أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah sidang hadirin hadirat muslimin muslimat wabil khusus jamaah pertubuhan Ribat Al-Mustafa Syah Alam dengan izin Allah Ta'ala di bulan mulia, bulan kemenangan bagi kita dapat sama-sama kita berkumpul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kita dengan pingat kebesaran taqwa daripada Maharaja segala raja, yakni Allah Ta'ala yang Maha Esa, dan mudah-mudahan kita mati di dalam husnul khatimah bil khair wal lutfin wal afiyah insya-Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih lagi kita kena amin. Pasal apa ni Tan Sri, Datuk dan sahabat-sahabat kita semua? Kenapa kita pun kena amin. Kita sendiri kena doa kita diri kita sendiri dan kita kena doa kat orang lain juga. Pasal dalam Quran sendiri pun Allah ajar kita. Tengok, Rabbighfirli wali walidayya. Nampak? Allah ajar kita doa untuk diri kita sendiri dulu dan doa pak ibu bapa kita. Sebab tu kalau kita lepas azan tu, saya kalau kuliah mana-mana, Datuk Sri, semua sahabat-sahabat, kuliah mana-mana azan saya berhenti dulu. Daripada kata Ustaz, terus je, tak apa, jalan, dia kata jalan. Cik, dia jalan, dia ingat macam kita kat highway ke apa, jalan. Saya kata macam ni, begini, kita mengaji ni, kita nak beramal dengan ilmu. Macam mana kita sebut? Tak apa tahu, ini hak wajib. Betul, hak wajib ke, wajib aini ke, wajib kifayah ke? Saya kata begini. Kita, walaupun ilmu yang kita belajar ni, fardu ain, contoh masalah. Tauhid masalah. Saya sebut, kita ni nak beramal dengan ilmu. Kan Nabi bilang, kan Nabi sebut, apa yang Nabi sebut? Ad-du'a bainal adhan wal iqamah mustajabun. Fad'u. Doa di antara azan dan iqamah adalah mustajab. Maka berdoalah. Itu satu saya sebut. Yang kedua saya kata, siapa-siapa yang jawab azan, kemudian doa lepas tu, Nabi SAW beri jaminan, Nabi akan berikan syafaat. Nampak? Jadi kita buat apa ni, dia ada sandaran dia. Sebab tu kita ni ahli sunnah wal jamaah ya, sahabat-sahabat sekalian. Kita jangan takut. Kata, pok-pok ni buat ada dalil. Semua ada. Sebab tu kita kalau doa, kalau tuan-tuan kat sini tak biasa lagi ya. Kalau di Hadramaut biasa, dah sampai dah tansi sana. Belum, insya-Allah sampai. Depa kata depa nak buat rombongan ni. Insya-Allah taala dengan izin Allah. Jadi kalau biasa kat sana di Hadramaut, biasa lepas doa tu, doa azan ni.
Lepas tu mahmudal ladzi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad. Biasa ditambah dengan doa rabbighfirli wa liwalidayya. Kita baca 5 kali. Baca 5 kali. Semua ni ulama ni tuan-tuan, kalau kita ada rasa insaf, ni saya minta maaf sebut saya kena sebut mesti dan wajib. Kita ni, kita lah, saya tak kata orang lain, kita semua, saya termasuk saya, orang awam, kita ni kena ada insaf dengan ulama. Kadang-kadang kita duk tanya, kita duk petikai. Pasal apa duk baca? Doa ni boleh ke baca ke? Nabi ajar ke? Dalam Quran sendiri ada doa tu, rabbighfirli wa liwalidayya. Waktu tu sendiri adalah waktu yang mustajab. Selesai satu masalah lah, habis cerita. Dan disebutkan doa yang paling baik adalah doa untuk mak pak kita. Sama ada yang masih hidup, sementara lagi yang meninggal dunia. Kemudian, di sini penting. Allahu Akbar. Ayat Al-Quran, kalau tak silap saya Tuan Haji, ayat Al-Quran boleh buat catatan, surah Luqman ayat 14. Ni kalau saya salah betulkan, tapi saya ingat betul lah. Luqman tu betul, surah Luqman ayat 14. Kalau salah betulkan, tapi surah Luqman betul insya-Allah. Ayat dia insya-Allah 14. Ayat ni berbunyi anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada aku tu Allah. Bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu. Ulama dia bahas tau. Ulama kata ada ayat Al-Quran ni yang berganding-gandingan. Apa makna berganding-gandingan? Makna kalau salah satu tak ada ni Tan Sri dan sahabat-sahabat. Salah satu tak ada, tak jadi, senang cerita. A dengan B, kalau dia bercerai tanggal salah satu, tak ada A, tak ada B. Boleh faham? Dia tak boleh cerai tanggal. Boleh faham ya? Antara ayat dia apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Itu antara ayat dia. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taat pada Allah, taat pada Rasul. Kalau dia kata dia taat pada Allah tapi dia tak taat kepada Rasul, kira taat pada Allah dah? Tak. Kalau dia kata dia taat kepada Rasul tapi tak taat kepada Allah, kira taat pada Rasul dah? Tak. Minta maaf Tuan Aziz, saya kalau bab tauhid ni saya semangat. Saya tak nak tak, pasal apa? Pasal benda penting ni. Benda penting. Tauhid ni benda penting, bukan benda gurau-gurau senda ni benda penting. Kadang-kadang orang petikai, dia pun tak faham. Jadi rupanya dalam Al-Quran, dengar siapa yang cakap ni tuan-tuan? Ya Allah, maksud saya dari 3 ayat Al-Quran ni yang ada kaitan ni, tak boleh cerai tanggal ni, yang kata ni tulis Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa dia? Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau yang cakap ni ibu-ibu bapa-bapa, beliau yang cakap. Ayat Quran ni dia tak cerai tanggal. Maksudnya dua ni kan, atiullah, atiur rasul. Kalau dia taat Allah, mesti dia taat Rasul. Kalau dia taat Allah, dia tak taat Rasul, dia tak taat Allah. Kalau dia kata dia taat Rasul, tapi dia tidak taat Allah, dia tidak taat Rasul. Makna kata dua-dua ni tidak boleh bercerai tanggal. Nombor dua, aqimus solah wa atuz zakah. Betul. Dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan tunaikanlah zakat. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekiranya dia tunaikan apa? Sekiranya dia tunaikan solat tetapi dia tidak berzakat, sekiranya dia mampu. Kalau dia mampu kalau tak mampu tu cerita lain. Kiranya dia melakukan solat dan mendirikan solat dan tidak menunaikan zakat, solat dia tak diterima. Boleh faham Kira dia inilah. Sekiranya dia, ada orang dia pemurah, dia bagi zakat, bagus. Tapi dia tak solat, diterima tak zakat dia? Tak diterima. Boleh faham Jadi tak bercerai tanggal ni, itu kefahaman agama ni penting. Because ada some people, aku tak tinggal sembahyang, tapi zakat dia lihat. Ada orang dia murah hati, dia zakat, tapi tak sembahyang. Dulu sembahyang dulu kat seluar kotor lah, kain kotor lah, apa kotor lah. Boleh faham Jadi ingat Allah tak terima kalau tinggal salah satu. Dan ayat surah Luqman tadi sama ada 14 ataupun 17, tapi surah Luqman tu betul. Ayat yang berbunyi anishkurli wali walidaik.
bersyukur kepada aku, yakni Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Haji Nurulia cek kan. Dia ada keluar telefon tu, kita tahu dia cek, tak apa. Dia orang cerdik, insyaAllah dia tengok tanda, dia dah tahu dah. Tapi kalau dia main telefon, main game ke apa, dia tak buat macam tu. InsyaAllah dia tolong cek. Memang saya nak minta tolong cek. Jadi surah Luqman tu betul. Anishkurli wali walidaik. Bersyukur kepada aku, yakni Allah, dan bersyukur kepada kedua orang tuamu. Okey. Apa makna bersyukur dan cara bersyukur kepada Allah? Buat catatan bagi yang mencatat, iaitu dengan menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Itu cara bersyukur. Biasa tak kita dengar kadang-kadang, minta maaf dengan bahasanya, kadang-kadang orang dia kata, wah aku bersyukur dengan apa yang aku dapat ni, rezeki melimpah ruah ni. Dia bersyukur. Tapi bila tang semayang, dia culah macam tadi. Buat ayat berapa? 14 betul yang first one lah betul. Okey, baik. 14. Okey, kembali ya tadi kan. Kan kita kata tadi, dia disebut alhamdulillah dia ni, kira bersyukur. Tak. Orang yang bersyukur kepada Allah apa dia? Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma sebutkan. Okey. Bersyukur kepada kedua orang tua kita, mak bapak kita, macam mana? Buat catatan, iaitu mendoakan mereka. Ya, sekurang-kurangnya 5 kali selepas sembahyang. Jadi kita tengok pasal apa ulama dia susun doa tu di antara azan dan iqamat tu? Pasal nak dapat doa mustajab. Nampak tak? Bijak. Ulama kita bijak, pandai. Kitanya kadang-kadang, minta maaf dengan bahasanya, jangan kecil hati. Ada orang dia bijak ataupun pandai. Ada orang dia pandai-pandai. Pandai-pandai kita tak nak. Cerita kata kau ni, hang ni pandai. Kita okey. Hang ni pandai-pandai pandai-pandai kan lain bunyi. Tapi hak paling teruk sekali kan, hang ni pandai. 3 kali pandai, patut bagus lah. Tak, pandai-pandai dia terpandai sekali, orang lain bodoh. Tu tak nak. Biar pandai 1 kali cukup. Boleh faham Pasal apa? Kalau pandai-pandai kita tahu, hang ni pandai-pandai aku tak suruh. Kan contoh kan. Pandai-pandai sendiri pandai-pandai buat. Boleh faham Jadi nak pandai ke pandai-pandai ke? Pandai-pandai. 1 kali cukup lah. Pandai cukup. Baik. Boleh faham Jadi doa yang kita baca tadi, apa tadi? Rabbighfirli wali walidayya tu, dia berkata pasal apa baca 5 kali? Di Brunei kalau saya pernah pergi Brunei, buka radio dia, time azan, lepas mahmud alladhi wa'atah innaka latukhliful mi'ad. Ada pernah dengar? Orang pernah tu dia kata, Puan Sri P sana pernah dengar kan? Tu dia kata, Puan Sri, dia kata man lam yazuk lam yadri. Barang siapa yang mengecapi, dia merasai. Dia tahulah pasal dia pernah pergi. Orang macam saya belum pernah pergi Mekah Madinah, kita belajarlah teoretikal. Tapi kalau praktikal, payah juga, kita tak pernah nak imagine. Tapi kalau orang pernah pergi, walau dia bukan ustazah sekalipun, dia boleh cerita pengalaman. Mungkin dia tak boleh cerita hukum, tapi dia boleh cerita pengalaman dia, betul tak? Tak sama. Macam tadi saya tanya, dia kata ya. Memang bila doa, buka radio dia, lepas dia mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhlimu, dia selitkan doa Rabbighfirli wali walidayya. Tak apalah dia baca sekali. Kita diharap pasal apa 5 kali. Mula saya tak dapat dia punya nampak, tapi rupanya hikmah dia, sebenarnya kita ni kan sekurang-kurangnya kita doa mak bapak kita 5 kali kan. Apa hikmah dia? Ni orang bijak Tengok Kita tahu tak lepas ni kita nak sembahyang zuhur boleh ke tak boleh? Boleh faham Subhanallah. Saya pun tak terfikir. Ada kalanya ilmu ni bukan kita dapat daripada kitab. Ada kalanya ilmu ni Allah beri ilham. Jadi subhanallah, masa tu tak terfikir. Tapi berfikir balik, betul. Kita nak sampai zuhur sekali kita tahu, tak boleh tahu. Tapi lepas subuh tadi kita dah kita punya kerja, tanggungjawab kita doa mak bapak kita, Rabbighfirli wali walidayya, selesai. Subhanallah. Ada kalanya begitu ilmu, ada kalanya begitu. Sebab tu kita ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajar kamu. Tapi syarat dia kita kena belajarlah. Ilmu secara adatnya dia tak berdebu macam tu. Adat kebiasaan. Ilmu adat kebiasaannya bita'allum, dengan belajar. Baik. Azan mana yang sunat? Kita jawab azan yang live.
Sebab tu ada ulama kita bagi tahu kan, kalau nak kita sunat nak dapat jawab azan dekat TV radio tu, tugaskan satu orang boleh azan dekat TV radio live lah. Benda tu sebenarnya bukan tak boleh, tapi entah boleh nak buat renyah tak renyah ke, sama je macam orang dekat azan kan, azan dekat masjid surau kan, every time kan dia kena azan. Nak kita, tapi kalau satu orang tuan sendiri dia boleh bagi idea tu dan boleh dilaksanakan, bayangkan betapa banyak pahala dapat. Bayang contoh dia arahkan, kita tak boleh nak buat apa, kita bukan orang ada kuasa. Contoh kalau ada kuasa, baik setiap waktu azan di radio, TV, mana-mana live ada orang tukang azan, Zoom, benda boleh buat. Dan yang tu sunat dijawab. Yang dalam radio rakaman tak sunat dijawab. Faham tak? Maknanya yang Hajah tanya tu, dia ni tamak pahala lah. Faham lah kita. Tamak pahala tak apa ya. Jangan tamak harta, cela. Tamak ilmu, tamak amal, mulia. Tamak harta, cela. Tamak pangkat, cela. Tamak ilmu, amal, mulia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin. Pelajaran yang pertama, erti tauhid dan pengambilannya. Erti tauhid ialah mengesakan. Kita dah bahas dari sudut bahasa, betul? Iaitu mempercayai Allah. Disebut mempercayai ini dengan 100% yakin, ya. Tak boleh walau 1% dia tak rasa apa-apa. 100% yakin, iktiqad. Apa makna iktiqad? Pegangan di dalam hati yang umpama simpulan. Dia tak akan berkocak. Dia dah simpul macam tu, ikatan tu dinamakan ikat mati. Nampak tak? Sebab tu kita kok macam mana, depa nak katalah dia nak bunuh kita, suruh kita ni la ilaha illallah. Biarlah mati dalam iman. Begitu. Baik. Jadi begitu. Mempercayai Allah Esa atau satu, ilmu tauhid ialah pelajaran-pelajaran yang membahaskan tentang rukun-rukun iman. Pertama, apa makna rukun? Buat catatan yang pertama, bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Saya ulang ya. Rukun apa makna? Bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Titik sambung. Tanpanya nya tu rukun. Tanpanya nya tu rukun, buat kurungan. Tiadalah perkara tersebut. Tanpanya nya rukun, tiadalah perkara tersebut. Okey. Perlu kita ingat, ni kita pergi into deep sikitlah, ya. Sikit je, tak ke dalam mana pun. Rukun ni bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara, ya. Kita dah tulis ya. Tanpanya rukun, tiadalah perkara tersebut. Okey, nak kita faham macam ni ya. Dalam solat kita, dalam mazhab kita Asy-Syafi'i, berapa dia punya rukun dia? 13. Jadi, salah satu daripada rukun solat itu, kalau dia tak buat, apa jadi pada solat dia? Batal solat dia, tak sah solat dia. Boleh faham ya? Itu maknanya rukun ini bahagian yang terpenting di dalam sesuatu perkara. Tanpanya tiadalah perkara tersebut. Sama juga dengan rukun iman 6 perkara. Boleh faham ya ibu-ibu, bapa-bapa? Rukun iman 6 perkara. Percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada rasul-rasul, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada qada dan juga qadar. Kalau kita belajar matematik, 6 tolak 1 jadi 5, 6 tolak 2 jadi 4, 6 tolak 3 jadi 3, 6 tolak 4 jadi 2, 6 tolak 5 jadi 1, 6 tolak 6 jadi 0. Itu matematik biasa. Dalam bab iman ini, rumus bagi rukun iman, 6 tolak 1, 0. 6 tolak 2, 0. 6 tolak 3, 0. 6 tolak 4, 0. 6 tolak 5, 0. 6 tolak 6, lagi 0, 0, 0. Boleh faham ya?
Jadi doesn't mean nak kena tunggu tolak satu okey lagi, no. Boleh faham Tidak. Dia mesti tolak salah satu saja, jadi tak tiadalah perkara tersebut. Boleh faham Cuma hak ni buat catatan sikit, dinamakan rukun hakiki. Buat catatan. Kenapa saya kata rukun hakiki ni dengar dulu Sebab dia ada rukun yang nama idhafi. Nanti kita sebut, kita bagi contoh, kita boleh faham. Rukun iman kan tolak salah satu kan jadi kafir, wal-iyazubillah. Rukun solat kan kalau tak ada salah satu, batal solatnya, betul kan? Okey. Berbanding dengan rukun Islam kan? Rukun Islam 5 perkara. 5 perkara ni, contoh kalau dia tolak satu. Contoh. Bukan suruh tolak. Kita bincang ilmiah. Dia tolak, dia kata tolak macam ni lah, tak buat. Dia kata dia tak buat. Tak semayang. Okay? Kita kata contoh satu, tak semayang. Sebab pertama, rukun Islam 5 perkara, mengucapkan 2 kalimah syahadah. Betul tak? Yang kedua, mendirikan solat. Okay. Kata dia meninggalkan solat atau tak semayang, bolehkah terus kita hukum dia kafir? Tak boleh. Sebab tinggalkan semayang kan ada 2. Satu sengaja, satu tak sengaja. Tak sengaja kita boleh tolak tepi lah. Sebab nama pun tak sengaja. Tertidur ke, terlupa ke, semua itulah. Tetapi kalau sengaja, baru kita boleh tilik, boleh kita tengok hukum dia. Bila sengaja ada 2. Sengaja mengingkari. Boleh? Satu lagi, sengaja tidak mengingkari. Sengaja mengingkari. Apa maksud sengaja mengingkari? Dia tak semayang, dia tolak hukum semayang tu, dia kata tak wajib bagi dia. Boleh faham? Dia tak semayang satu hal. Dia mengingkari hukum kewajiban solat tu ke atas diri dia atau ke atas mukallaf, satu hal yang lain. Jadi dia ni kategori macam mana? Kita ni tak boleh tangkap dia, bunuh dia, tak boleh. Dia kena dibawa pada pemerintah yang tangkap, kemudian di kaunseling dan sebagainya. Setelah suatu masa, ternyata dia tak nak tarik balik dia punya pegangan tu. Dia tak nak semayang dan dia beriktikad semayang tak wajib bagi dia. Maka dia telah jatuh kufur. Dia telah jadi murtad wal-iyazubillah. Boleh faham? Dan dia ni boleh dihukum mengikut hukuman Islam, dipancung sampai mati dan sudah tidak dianggap Islam lagi. Minta maaf dengan bahasanya, mayat ni bagi makan anjing pun tak ada masalah. Mana nak bagi tahu kata tak ada nilai. Boleh faham Bukan kita nak merendah tinggi orang, tak. Ini cerita hukum. Kita just cerita hukum je sekarang. Jadi sekarang ni orang yang sengaja tak semayang tapi dia malas. Boleh faham malas? Tapi dia kata aku tahu wajib. Dia kata aku tahu wajib tapi aku tak. Jadi sekiranya dia kekal dalam keadaan tersebut, tak nak bertaubat, tak nak semayang, dia pun dijatuhkan hukuman bunuh. Tetapi dia tidak dianggap kafir, dianggap Islam lagi, tetapi fasik. Boleh dikuburkan di perkuburan Islam, cuma dulu memang ada perkuburan Islam orang fasik. Wal-iyazubillah. Memang ada, dia ada site dia. Dia ada hujung-hujung, dia ada tempat dia. Ni kita kalau ada sekarang jenuh kita, puak-puak kita. Boleh faham Ini penting ni, kadang-kadang orang tak tahu benda ni. Pasal tu depa buat tenang, buat relax, tak semayang, buat tak kerti. Boleh faham Kalau orang tahu bila terlaksana seumpama hukum Islam itu sendiri, tak berani orang buat seumpama begitu. Jadi dalam rukun Islam, kalau tinggal salah satu, boleh kata kafir tak? Tidak. Yang ni yang dinamakan rukun idhafi. Pasal itu yang kita maksudkan ini, rukun-rukun yang kita maksud rukun iman ni, rukun yang hakiki. Sebab kalau tinggal satu, habis semua. Tinggal satu, tolak satu, punah semua. Boleh faham Ini insyaAllah kalau kita satu-satu ni, panjang umur kita, Hajah Nuriyah dan sahabat-sahabat lain, doa panjang umur ni, panjang umur. Kita khatam kitab ni, saya ingat Tan Sri pun boleh buka halaqah ni, saya ingat. Boleh. Pasal kita kena ada semangat. Mesti.
Sebab apa? Kan tadi saya cerita Syekh Kufan tu dia mula belajar umur 80 tahun. Jadi tak mustahil. Better late than never. Never say never. Okay? Gitu. Kalau tidak, dia buat takdir. Amin, amin ya rabbal alamin insya-Allah. Baik, masuk kita kepada rukun dah selesai. Jadi kalau tanya rukun yang rukun iman ni rukun idafi ke rukun hakiki? Ya betul. Ini kalau tanya pada orang yang tak mengaji tauhid, dia pun tak erti. Pasal tu kita kena tahqiq ilmu tauhid ni. Rukun-rukun iman. Apa makna iman? Nanti kita akan masuk dekat perbahasan dia kat sebelah muka surat ni. Nanti maksud iman adalah percaya dari sudut bahasa. Nanti kita akan bahas muka surat depan akan bahaskan. Dari sudut bahasa, dari sudut syarak, percaya kepada Allah dan percaya kepada semua yang dibawa oleh Rasulullah. Dalam muka surat akan datang dia akan bahas. Tak apa, teruskan. Yang 6 perkara. Pasal apa 6 perkara? Sebab ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi tak? Muka surat sebelah nanti akan tunjuk. Ya, hadis Nabi al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairi wa syarrih. Hadis ni riwayat Imam Muslim ya ji, daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Satgi kita akan pergi masuk dia kat nanti kita hurai sekali. Cuma saya bagi sebitas lalu saja. Bila sebut iman tu apa tadi? Percaya. Dari sudut bahasa, dari sudut syarak, percaya apa yang dipercaya akan adanya Allah dan membenarkan segala apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 perkara pasal apa? Pasal ada hadis yang termaktub padanya. Dengan dalil-dalil yang tepat. Apa makna dalil? Perasan tak kita? Saya rasa zaman Tan Sri dulu tak ada. Masa Tan Sri kecil-kecil dulu saya ingat ataupun remaja, saya ingatlah. Kalau salah betulkan saya. Puak tanya dalil ni tak ada. Mungkin zaman saya dah masuk U tu baru ada 2000 ke atas. Mungkin ada zaman Tuan Haji tapi tak tahu. Mungkin tak banyak. Tapi zaman saya dah masuk U tu, depa ada tu tanya, mana dalil ni? Hang buat tahlil ni mana dalil? Baca Yasin ni mana dalil? Begini-begini, buat maulid ni mana dalil? Depa minta dalil. Kita dengan puak ni, kita tak payah bertelagah. Saya nak pesan satu saja. Saya pesan pada diri saya jugalah. Tak usah bertelagah. Relax, tenang saja. Bila dia tanya dalil, kita tanya dia satu soalan balik. Apa itu dalil? Apa makna dalil? Pasal apa? Kalau dia boleh jawab, bila dia boleh jawab, kita boleh go into further. Kalau dia tak reti tak payah. Baik makan kuih raya saja. Saja. Settle. Tak ada khilaf makan kuih raya. Kata bid'ah pula. Jadi, kita dengan puak ni kan, kita tak payah bertelagah. Kita just tanya apa makna dalil. Kalau dia tak tahu, maka rendanglah. Settle. Tapi kalau dia tahu, okey. Orang yang tahu makna dalil, apa makna dalil buat catatan? Sesuatu, boleh buat catat, ini penting. Sesuatu, pasal nanti orang tanya mana dalil, awak apa makna dalil? Kita pun tak tahu. Ni kita kena tahulah. Apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Kalau tak dapat, beritahu saya ulang. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Tak dapat, saya ulang. Kalau dapat, kata okey. Okey. Kebenaran atas. Okey. Daripada makna ni, dapat sesuatu tak? Makna ni di sini, contoh. Contoh. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Saya, Tan Sri, Tuan Haji, 3 orang ni lelaki dengan Abang Abu Dhar belakang. Ciri adalah ciri-ciri kita. Tahu lah kata ciri. Pakai baju Melayu, pakai ni sebagainya, kopiah. Orang perempuan tak pakai kopiah. Contoh kan. Abang Abu Dhar, contoh. Pakai baju Melayu. Contoh. Lelaki. Orang perempuan lah, Islam, pakai tudung. Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Ni perempuan, hak ni lelaki. Boleh nampak? Jelas tak? Jelas. Okey. Kalau ada orang petikai, kita ambil contohlah pengajian kita sifat 20 ni. Kita ambil senanglah, kita terus masuk
to the point sajalah, senang cerita. Korang semua ni mengaji sifat 20 ni, ada dalil tak? Kadang-kadang dia buat macam tu. Nabi ada ajar tak? Nabi ada sebut tak? Berpeluh juga kalau tak tahu jawab. Tapi kalau kita, insya-Allah kita ada ilmu ni bukan nak dabik dada tau, kembang sayap kita. Tak. Kita ada ilmu ni makin kita rendah sebenarnya. Cuma bila kita ada sebagai benteng, bila ada orang nak kocak kita punya pendirian, kita dah ada firewall kita. Jadi kita kata, tak apa. Dia kata Nabi tak sebut kan? Okey. Kita punya kaedah begini. Walaupun Nabi tak pernah sebut secara spesifik sifat 20, tetapi isi kandungan ilmu sifat 20 ni ada tak dalam Quran hadis? Ada. Bagi ni cukup. Kalau sifat wajib saja, sifat wajib bagi Allah, yakni wujud, sifat wujud bagi Allah, iaitu sifat wujud ya. Yang pertama itu, dalam Al-Quran ada 2,700 dalil. Berapa? 2,700 dalil. Hang nak dalil banyak mana? Tak cukup bukan lagi. 2,700 itu banyak. Saya ingat dulu zaman-zaman dulu, sama saya sekolah dulu, kalau kata US dollar dengan RM, RM2 je kan. Satu dolar RM2 lebih je. Kan dululah zaman saya teringat dulu. Katalah 2,700 orang bagi. Wah, $1,000 contohlah US. Dapat 2,700, 2,500. Banyaklah. Kata 2,700 tu banyak. Nak apa dalil lagi? Apa maksud 2,700 tu? Tulis catatan, 2,700 nama Allah ataupun kalimah Allah yang disebut di dalam Al-Quran. 2,700 nama ataupun kalimah Allah yang disebut di dalam Al-Quran menjadi dalil wujudnya Allah dalam Quran. Nampak tak? Kerana itulah the more you learn, the less you argue. Lagi banyak kita belajar, kita kurang bertelagah. Kita petikai orang ni, petikai orang tu, petikai orang ni. Penat yang main-main tu. Penat. Tiring strenuous, benda pening. Penat. Tapi kalau kita tahu, ni ada diperbolehkan. Ni ada dia punya perbahasan. Ni begini. Hati kita lapang. Itu baru wujud banyaklah. Kidam ada tak? Cuba tengok, minta maaf. Bagi kita duk belik-belik sikit lah. Belik-belik sikit. Muka surat 10. Muka surat Tuan Haji Tan Sri mungkin muka surat. Siapa ada buku besar? Buku besar, cuba cari pelajaran kelima. Cuba cari pelajaran kelima, buku besar, muka surat apa? Muka surat saya, muka surat 10, buku kecil, buku besar, muka surat 7. Lepas tu kalau orang tanya, mereka kata sifat 20 tak ada dalil. Kidam tu cuba tengok. Wajah Nurli, apa ayat dia? Huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau orang kata Nabi, contoh kadang-kadang kan puak ni dia kata macam ni, dia kata Nabi tak ajar. Saya nak tanya, ayat ni ayat Quran ke ayat mana? Ni ayat Quran. Kalau ayat Quran, mana Nabi ajar tak? Nabi ajar. Di sini kena cerdik dan bijak. Bukan yang pandai, bukan pandai-pandai itulah. Depa tu pandai-pandai. Depa pandai-pandai, kita jangan pandai-pandai. Jadi huwa awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dalil bagi Allah, bukan saja Tan Sri, bukan dalil Allah Ta'ala kidam saja. Dalil bagi bakar sekali. Sebab apa? Huwa awwalu, dia Allah maha awal. Mana maha awal tu bukan hak mula-mula, yang tiada mula. Wal akhiru, apa mana wal akhir? Bukan yang akhir sekali dah, yang tiada kesudahan, tiada pengakhiran. Bukan saja dalil tu, tengok tu. Wadh-dhahiru wal batin. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dalil bagi Allah maha ilmu. Dalam satu ayat, dia ayat Al-Hadid, surah Al-Hadid ayat 3, betul? Dia bukan ada satu dalil saja, ada 3. Kan saya sebutkan tadi, dalam satu Al-Quran ada 2,700 dalil bagi Allah tu wujud. Ada kalimah Allah sejumlah 2,700 dalil bagi Allah wujud. Dalam satu ayat surah Al-Hadid ayat 3 ada 3 dalil. Allah tak ada mula, Allah tak ada akhir, Allah maha ilmu.
Sebab tu the more you learn, the less you argue. Memang kita senyap je. Sebab tu kita dengan depan orang alim, minta maaf saya kena beritahu. Depan orang alim, ke depan orang tua, ke depan orang yang berkeutamaan, baik kita senyap daripada kita berkata-kata. Sebab tu kadang-kadang orang tak faham benda ni. Dia pun nak sama, dia pun nak naik sama naik. Kita bila kita dengan tok guru kita, baik kita duduk, kita dengar. Pasal apa? Biar dia bercakap, kita yang dapat. Pasal kita dengar, it's better. Kalau dia tanya, baru kita jawab. Saya kadang guru saya mengajar, dia tanya, saya ambil masa dulu. Pasal makna betul dia nak tanya apa, nak kita kongsikan jawapan, baru kita ni. Begitu adab. Ala kuliah, tapi bertanya semua tak ada masalah. Nobody jangan fikir kata apa ni tak boleh tanya ke apa. Tak, bukan. Maksud saya begitu. Ada setengah orang kan bila berhadapan dengan orang alim, dia pun nak sama juga. Jangan, dengar je. Dengar. Dia sama naik. Dengar dulu, because apa? Sebab saya ingat pengalaman saya, umur saya lepas SPM, saya dah kawan bayi-bayi tu Najib dah. Ada kawan-kawan saya punya member, kita sebut orang muda sebut member, dia bukan kawan member ke tidak. Tapi sebab saya berkawan dengan mereka, bersahabat dengan mereka, satu halaqah macam ni, halaqah mengaji Quran, saya berkawan dengan mereka umur 60-an, 70-an, pada umur saya baru 17-18. Pasal saya nak belajar wisdom dia, kebijaksanaan dia, pengalaman dia, ilmu dia. Saya tak boleh dapat benda tu pada usia saya 17. Jadi waktulah saya teringat ni pengalaman, ni kongsi, saya tidak ada kelebihan apa-apa, kongsi Tan Sri, pengalaman. Masa saya tunjuk result SPM pada tok guru saya, Syekh Hambali, Ustaz Hambali, Imam Masjid Meru dulu. Dia pun pernah jadi imam dekat Masjid Subang dulu, kalau Tan Sri ingat. Ustaz, masa saya tunjuk result SPM saya dapat masuk asasi masa tu. Masa tu dengan kawan-kawan saya lah, halaqah semua 60-an, 70-an orang tu tua. Paling tua pun 40-an. Saya pun 17, dah masuk 18. Saya tunjuk result, dapat masuk asasi UM masa tu. Dia kata, dia tengah duduk. Anta ni kena ngaji kena ngaji Quran, kena ngaji kitab. Dia kata, apa pening? Pasal saya cita-cita saya science stream, nak jadi doktor masa tu, tak kesampaian. Kemudian saya ambil chemical engineering. Itu bukan dalam kita punya list lah. Orang kata bucket list, tak ada bucket list. Memang tak ada. Tak ada tu. Ustaz tu tak ada. Kitab ke pondok ke tak ada. Tapi dia tak semena-mena. Tu pandangan aulia. Kan? Dia tengok kita, anta kena ngapal Quran, kena ngaji kitab. Saya pun dah pasal. Tapi saya dengan guru saya, sedikit pun di hati saya orang kata bersangka apa-apa. Kosong. Hati saya tu tak ada rasa apa-apa. Tak ada kata aku ni nak masuk you, pasal apa nak? Tak ada. Tapi pelik je ada. Kenapa? Kenapa tu? Memang tak nampak. Lepas 10 tahun baru saya masuk pondok. Lepas saya dah kerja. Lepas saya dah khidmat. Memang saya goosebumps lah, saya teringat. Pasal tak semena-mena. Sebab tu saya dengan mantan mufti Selangor pun, saya betul, di hati saya tu saya memang ni. Sebab sebelum saya masuk pondok, saya bertemu dengan beliau, ada satu peristiwa yang berlaku. Maka takdir Allah Ta'ala bertemu dengan beliau, ada peristiwa yang berlaku hari tersebut. Maka tersempat dengan beliau, syukur kepada Allah, jumpa dengan orang alim. Tengah bercakap dengan beliau ni, saya cakap, lepas tu saya tak kenal lah Datuk Mufti ke nak panggil Syekh, tak pandai, saya tak kerti. Saya tahu Ustaz je, macam tu je lah. Sebab saya tak tahu, saya pun orang, saya just orang biasa, engineer, tak ada orang kata ngaji talaki macam ibu-ibu ni lebih daripada saya lah, retilah nak panggil gelaran ke, saya tak tahu. Saya panggil Ustaz, tak semena-mena tadi saya cakap, Ustaz saya nak mengaji agama. Tak semena-mena. Dia doa pada saya tu panjang sangat, more than 5 minutes. Memang cucu air mata saya. Jadi saya tak akan lupa ni jasa-jasa orang-orang ni, especially mak bapak saya dan sebagainya. Guru-guru saya, pasal mereka-mereka ni berkat doa mereka. Jadi sebab tu dalam pembelajaran dan pengajaran memang saya insya-Allah usaha sedaya upaya sungguh-sungguh nak bagi all out. Pasal ilmu ni mahal. Bukan mahal tu kira ringgit tu, tak terhitung nilai dia. Sebab tu man lam yazu lam yadri. Dia kena tahu kedudukan ilmu tersebut. Apatah lagi ilmu ni ilmu tauhid. Sebab tu bila ada orang cuba nak petikai kan, kita jangan apa kita sebut melata. Kita tenang saja. Apa mana dalil? Kalau dia boleh jawab,
Jawapan tu sendiri dah memberikan jawapan. Apa makna dalil? Sesuatu yang menunjukkan kebenaran atas sesuatu. Kalau kita kemukakan, baiklah, awak kata sifat 20 tak ada Nabi sebut. Yang ni ada tak? Dalil wujud. Yang ni ada tak? Dalil kidam. Yang ni ada tak? Dalil mukhalafatul lil hawadith. Ini nak letak mana? Jadi kaedah berbunyi, walaupun Nabi tak sebut, dengar ya, ini penting ya. Kalau nak tulis boleh, nak ingat boleh. Kaedah berbunyi, walaupun Nabi tak sebut sifat 20, tetapi isi kandungannya ada sejak zaman Nabi Adam lagi. Jangan sebut Rasulullah, Nabi Adam lagi dah ada. Nabi Adam sebut, beritahu tak Allah wujud, Allah Esa, Allah kuasa, Allah berkehendak. Sejak Nabi Adam lagi. Jadi lagi disempurnakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ni Tan Sri dan sahabat-sahabat, kenapa saya sungguh-sungguh ni? Kadang-kadang kita kata, Tan Sri dan sahabat-sahabat ni usia dah agak lanjut. Dah ada asas. Kebanyakannya lah dah ada asas. Kenapa saya still risau juga? Saya jumpa orang yang dah tua-tua, akhirnya jadi Wahabi dan jadi Syiah juga. Saya jumpa. Saya jumpa dan tak sedikit jumlah dia. Pasal dia, especially masa PKP baru ni. Duk tengok video ni, video apa nama, FB live ke apa benda, hak bukan ahli sunnah wal jamaah. 2 tahun, zub, tengok, deviate. Sebab tu walaupun kita kata warga senior ke, orang muda ke, semangat saya sama je. Bukan dia kata kalau ni slow je. Tak, pasal apa? Deviate tu boleh tak walaupun dia orang tua? Ya. Dan kita tengok benda tu. Dan minta maaf dengan bahasanya, kalau yang deviate yang tua tu kadang lagi keras. Minta maaf sebut lagi keras daripada orang muda. Tu. Jadi sungguh-sungguh kita pegang. Kalau ada yang tak faham, tolong tanya. Kadang-kadang kita kata, ni saya tak faham lah. Please tanya. Because kita keluarkanlah diri kita daripada kewahaman tu. Tak faham tu. Kesalahfahaman tu. Just tanya, tak ada masalah. Kembali. Rukun iman 6 perkara dengan dalil yang tepat yang memulakan i'tiqad. Apa makna i'tiqad? Pegangan di dalam hati. Buat catatan, pegangan di dalam hati. Atau kepercayaan kita kepada Allah dan kepada ajaran-ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi yang akhir. Siapa ingat? Siapa ingat nak bagi duit raya ke? Siapa ingat? Nabi, apa dia punya ciri dia? Siapa ingat nombor 1? Sebelum lelaki? Konsep dia macam ni. Kita sebenarnya, ilmu kita dah ada. Tinggal lagi nak susun. Nombor 1, manusia. Ingat InsyaAllah boleh ingat. Nombor 2, lelaki. Bila sebut manusia, maknanya bukan jin. Bila sebut lelaki, bukan perempuan. Boleh faham Saya ulang sekali lagi. Apa ciri dia nombor 1? Manusia. Nombor 2, lelaki. Nombor 3, merdeka. Apa maksud merdeka? Bukan hamba. Boleh? 3. Tu. Nombor 4, selamat dari kecelaan. Buat ini panjang sikit. Selamat dari kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Saya ulang ya. Terpelihara daripada kecelaan pada dirinya, pada diri Nabi itu sendiri dan nasab keturunan atasnya. Sebab itu pendapat yang mengatakan, contohnya bapa Nabi Ibrahim itu, Azar itu, yang dikatakan bapa bukan bapa yang sebenar. Satu riwayat kata bapa saudara, satu lagi riwayat bapa angkat. Kerana nasab keturunan Nabi SAW sampai Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Adam AS terpelihara. Sebab itu penting kita belajar fardu ain, kaedah yang betul. So, argument-argument ni kita dapat fahami dengan tuntas. Boleh faham lepas tu satu lagi tambahan bagi catatan yang mencatat, tak ada dalam riwayat Abdul Muttalib, satu Abdullah ayah Nabi, Aminah mak Nabi, bahkan Abu Talib, tak ada dalam riwayat mereka ni pernah menyembah berhala walau sekali. Boleh nampak tak di sini? Sebab tu kadang-kadang kebenaran-kebenaran ni tak didedahkan
Orang pun tak tahu. Lagi nak kata mak pak Nabi masuk neraka, waliyazubillah. Benda-benda ni lah yang memecah belahkan. Tak, ni benda-benda ni tidak. Kerana ibu bapa Nabi selamat ahlul fatrah. Allah tidak akan mengazab sesuatu kaum melainkan telah diutuskan seorang Rasul. Antara Nabi Isa AS diangkat ke langit dengan diutuskan Nabi SAW, tidak ada siapa? Tidak ada Rasul yang diutuskan in between. Di antara 600 to 800 years. In between, di punya timeline itu. Jadi, boleh faham ya? Jadi mereka ni tidak diazab. Sebab apa? Tidak diutuskan Rasul pada mereka. Tapi lepas Nabi diutuskan, jadi tu kafir Quraisy tak ada alasan lah, nampak tak? Tak ada alasan. Okey, apa tadi? Nombor 1 dengan manusia, nombor 2 lelaki, nombor 3 merdeka, bukan hamba. Jadi sebab tu Luqman Al-Hakim dia bukan seorang nabi. Dia seorang wali Allah yang mengaji dengan 1000 orang nabi. Nombor 4, selamat dari kecelaan pada dirinya dan nasab keturunan atasnya. Juga termasuk selamat dari kecelaan ni, iaitu buta matanya. Saya dah sebutkan Nabi Yaqub tidak buta. Nabi Ayub tidak sampai dagingnya luruh sampai nampak tulang dan sebagainya. Itu semua kecelaan yang menyebabkan manusia lari daripada mereka. Tidak. Nabi Yaqub dikatakan tidak buta, tetapi matanya diselaputi oleh selaput putih lantaran terlalu banyak menangis. Itu sebenarnya. Sebab dalam tafsir dia disebutkan Nabi Yaqub bila nak hilangkan kesedihan tu, Nabi Yaqub akan panggil Bunyamin. Bunyamin itu adik-beradik seibu sebapa dengan Nabi Yusuf. Mukanya iras dengan Nabi Yusuf. Jadi bila panggil Bila panggil Bunyamin tu, Nabi Yaqub buka mata sekejap. Okey, kan? Berhenti nangis. Lepas tu sedih semula. Tadi buta tu tidak, kerana buta merupakan kecelaan. Boleh faham ya? Jadi bila kita faham kaedah ni, mudah tak kita terpesong? InsyaAllah tidak. Sebab kita dah tahu dia punya asas-asas tu. Dia punya teras-teras agama tu kita faham. Baik. Okey, tadi apa? Tadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. Nombor 5 ni menerima wahyu. Nombor 5 apa dia? Menerima wahyu. Itu yang kelima. Yang keenam lah untuk Rasul, iaitu menyampaikan wahyu. Soalannya, seorang Nabi kan, dia tak wajib menyampaikan wahyu. Bolehkah dia menyampaikan wahyu? Soalan dia, boleh ke tidak? Jawapan dia, boleh. Saya ulang ya. Seorang Nabi menerima wahyu, tak wajib menyampaikan wahyu. Betul tak? Nabi, tetapi seorang Rasul menerima wahyu, wajib menyampaikan. Betul? Tapi soalannya berbunyi, seorang Nabi boleh tak menyampaikan wahyu? Jawapannya boleh. Walau tak diwajibkan, tetapi boleh. Faham ya? Baik. Nabi yang akhir. Kenapa yang akhir? Soalan kadang-kadang kan orang confusekan kita. Orang confusekan kita, kadang-kadang dia pun confuse. Dia yang confuse, dia confusekan kita pula. Dia kata, pasal apa Nabi akhir tu Nabi Muhammad? Pasal apa Nabi Muhammad? Kan Nabi Isa nanti akhir zaman kan turun Nabi Isa. Jadi jawapan dia begini. Nabi yang akhir yang dimaksudkan, buat catatan, Nabi yang terakhir diutuskan. Itu keyword dia. Bila kita faham keyword dia, susah kita nak confuse lah, insyaAllah. InsyaAllah, dengan izin Allah. Kenapa saya sebut begitu? Sebab the keyword dia diutuskan. Nabi Isa AS, Nabi yang ditangguhkan ajal. Betul tak? Nabi Isa kalau ikut umur dah 1000 tahun. Tapi masa diangkat ke langit, usianya 33 tahun. Boleh faham ya? Di sini kita kena faham. Jadi Nabi Isa kalau ikut umur, 1000 tahun. Tapi ketika diangkat, usianya 33 tahun. Ketika diturunkan semula pun 33 tahun. Jadi Nabi Isa bukan Nabi terakhir diutuskan. Nabi yang ditangguhkan ajal, kerana nanti akhir zaman kelak akan ada tugas membunuh Dajjal. Nampak tak di sini? That's why kita tak akan confuse. Jadi, betul tak Nabi terakhir itu Nabi Muhammad SAW? Ya.
Sebab Nabi yang terakhir diutuskan. Apa dalil dia? Kadang-kadang pokok suka tanya dalil ni, jenuh dia. Dalil dia mudah saja. Al-Quran guna sampai kiamat tak? Sampai kiamat. Nabi Isa AS sendiri akan berhukum dengan Al-Quran. Dia tak guna Injil, tak. Nabi Isa tak guna Injil nanti memerintah dunia. Guna Al-Quran. Ada yang lagi jahat lagi soalan. Nabi Isa ni guna mazhab apa? Oh, jahat. Ini soalan jahat. Minta maaf saya sebutkan. Minta maaf. Ni kena saya tegaskan. Nabi dia tak pakai. Dia Nabi. Kadang dia tak faham. Pertanyaan dia tu pun salah. Jadi jangan polemikkan. Pasal kadang-kadang kan sekarang ni kan ada orang kata, pasal zaman Nabi Muhammad tu pakai mazhab apa? Kau ajak soalan tu. Minta maaf. Jangan. Dia kena faham pasal apa ada mazhab tu. Kenapa imam mazhab tu tolong susun. Tan Sri, dia tolong susun untuk kita. Tolong. Faham tak? Tolong. Kita reti ke nak gali semua? Kita reti ke nak tengok semua? Kita kadang-kadang baca Quran pun salah. Kadang-kadang puak-puak ni. Itu saya kata, saya ingat the keyword pada pagi ni, kalau semua, Ustaz satu benda saya tak faham benda apa Ustaz cakap ni, tak apa. Faham satu je, insaf. Kita kena ada insaf. Reti sedar diri. Imam Syafi'i itu macam mana ilmu beliau? Allah. Insaf. Yang tak insaf tu dia pelekeh, menyindir kan ni. Faham tak? Jadi di situ. Sambung sikit lagi. Nabi yang akhir iaitu Sayyidina Muhammad SAW. Sayyidina Muhammad, saya akan syarah Sayyidina tu macam mana. Akan datang. InsyaAllah Isnin. Kalaupun memang dah tetap pun, just remind saya saja. Remind saja. Just a courtesy message or call. InsyaAllah. Baik. InsyaAllah minggu depan. Dengan izin Allah Ta'ala. Kita berhenti. Iaitu Sayyidina Muhammad. Bukan berhenti itu kat situ. Tapi akan disyarah di situ. Tolong tanda kita berhenti di situ. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah dan silap. Belum terlambat saya nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Mohon maaf tidak dapat sertai program yang ada pada tu pasal situasi saya pun, keadaan pun tidak dapat saya nak elakkan. Cuma di hati saya doa tu tak putus-putus untuk tuan-tuan dan puan-puan. Itu senantiasa. Itu yang memang kita tidak pernah tinggal insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi